Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada sesi ini, saya akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Penggunaan semula sisa bata tanah liat dalam penghasilan bata turapan menggunakan kaedah pengaktifan alkali. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya, Zahari bin Muhammad sebagai pembentang dan ahli kumpulan Nurhaniza binti Muhammad Nur dan Nur Amirah binti Zulkifli. Kami semua adalah dari Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Bata tanah liat merupakan antara bahan terpenting dalam industri pembinaan. Penghasilan bata tanah liat melibatkan penggunaan sumber yang banyak. Antaranya ialah sumber semula jadi iaitu tanah liat dan pasir sebagai bahan mentah, selain sumber tenaga bahan api yang besar. Seperti yang kita dapat perhatikan daripada gambar rajah ini, proses penghasilan bata tanah liat memerlukan bata mentah dibakar pada suhu 870 sehingga 1300 darjah Celsius. Dalam proses pembuatan bata tanah liat, antara 3 hingga 7% daripada jumlah berat pengeluaran adalah merupakan bahan sisa. Selepas proses pembakaran dibuat contohnya, bata yang mempunyai kecacatan seperti retak, pecah atau berlaku pengecutan dan pengembangan yang besar tidak boleh dipasarkan dan akan dibuang sebagai sisa. Selain itu, sisa bata tanah liat juga terhasil dalam proses pembinaan bangunan baru serta pemusnahan bangunan lama. Hampir keseluruhan sisa yang terhasil daripada sumber-sumber ini dilupuskan sama ada dengan cara menanam atau digunakan sebagai bahan timbusan kawasan muka bumi yang rendah. Oleh sebab itu, ramai pengkaji telah meneliti kaedah untuk menggunakan semula bahan sisa ini bagi membolehkan supaya penggunaan sumber yang banyak dalam penghasilan bata tanah liat tidak dibazirkan begitu sahaja. Di antara kajian guna semula sisa bata tanah liat yang telah dijalankan adalah kajian oleh Poon dan Chan pada tahun 2006. Dalam kajian ini, sisa bata tanah liat telah digunakan sebagai bahan gantian agregat kasar dalam penghasilan bata turapan. Dapatan daripada kajian tersebut mendapati bahawa penggunaan agregat bata tanah liat telah menyebabkan pengurangan nilai ketumpatan, kekuatan mampatan dan kekuatan lenturan bata turapan. Dalam kajian ini juga, jumlah penggantian agregat kasar adalah pada kadar 25 hingga 50%. Kajian yang hampir sama telah dijalankan oleh Ummi Kalsum et al. 2008 yang mana hasil kajian mendapati berlaku peningkatan kadar air simen apabila peratusan penggantian agregat bata tanah liat lebih tinggi digunakan dalam penghasilan blok konkrit. Ini disebabkan oleh kadar keliangan yang tinggi dalam agregat bata tanah liat berbanding agregat batu bau. Dengan itu, pengkaji telah mengesyorkan kadar penggantian optimum untuk agregat bata tanah liat adalah pada kadar 40%. Demir et al. 2011 dan Ma et al. 2020 pula telah menjalankan kajian guna semula sisa bata tanah liat sebagai bahan gantian simen. Dapatan daripada kajian-kajian tersebut mendapati kekuatan mampatan yang baik berjaya dicapai apabila peratus penggantian adalah di antara 10 hingga 15%. Kadar penggantian yang lebih tinggi daripada nilai yang disyorkan akan menyebabkan penurunan nilai kekuatan mampatan yang signifikan. Selain daripada digunakan sebagai bahan gantian agregat atau simen, pengkaji-pengkaji terdahulu juga telah menilai potensi sisa bata tanah liat sebagai bahan pengikat seperti yang boleh kita lihat dalam kajian yang telah dijalankan oleh Rick et al. 2013 dan Puertas et al. 2015. Bagi mengaktifkan sifat pozolana yang terdapat dalam sisa bata, ejen alkali seperti natrium hidroksida dan natrium silikat digunakan sebagai ejen pengaktifan. Rick et al. Contohnya berjaya menghasilkan mortar dengan kekuatan mampatan 14 megapascal dengan menggunakan natrium hidroksida sebagai ejen pengaktifan. Kajian Puertas et al. Pula menggunakan campuran natrium hidroksida dan natrium silikat sebagai ejen pengaktifan dan telah berjaya menghasilkan simen dengan kekuatan mampatan 13 megapascal. Untuk tujuan kajian ini, pengkaji telah menghasilkan bata turapan tanpa simen dengan hanya menggunakan sisa bata sebagai bahan pengikat. Objektif utama kajian adalah untuk mengkaji kesan kepekatan larutan alkali
dan nisbah cecair bahan pengikat terhadap kekuatan mampatan bata turapan. Berikut merupakan carta alih bahan dan kaedah penghasilan bata turapan yang dibuat dalam kajian ini. Sisa bata tanah liat akan dihancurkan dan seterusnya dikisar menggunakan bobolah besi di dalam mesin LA abrasion. Debu sisa bata yang terhasil akan dicampur dengan pasir dalam keadaan kering mengikut nisbah bancuhan yang telah ditentukan. Larutan alkali dengan kepekatan yang berbeza akan dimasukkan ke dalam bancuhan bahan kering dan dicampur sehingga sebati. Bancuhan ini seterusnya akan dimasukkan ke dalam acuan dan dibiarkan kering selama 24 jam pada suhu bilik. Sampel kemudiannya dikeluarkan daripada acuan dan dibiarkan mengering di kawasan berbumbung mengikut masa yang ditetapkan sebelum ujian-ujian seterusnya dilakukan. Untuk mengkaji kesan kepekatan natrium hidroksida, sebanyak 15 sampel disediakan mengikut komposisi yang ditunjukkan di dalam jadual. Nilai kepekatan natrium hidroksida yang digunakan adalah dari 6 hingga 12 molar. Daripada keputusan ujian kekuatan mampatan, didapati kepekatan natrium hidroksida 8 molar menghasilkan nilai kekuatan mampatan maksimum. Oleh sebab itu, untuk mengkaji kesan nisbah cecair bahan pengikat pula, kepekatan natrium hidroksida ditetapkan pada nilai 8 molar, manakala nisbah cecair bahan pengikat yang berbeza digunakan iaitu pada nilai 0.35, 0.4 dan 0.45. Untuk tujuan ini, 9 sampel lagi telah dihasilkan. Graf yang dipaparkan menunjukkan keputusan kekuatan mampatan bata turapan pada usia 7 dan 28 hari mengikut nilai kepekatan natrium hidroksida yang berbeza. Nilai kekuatan mampatan ini telah direkodkan berdasarkan nilai purata daripada 3 sampel ujian. Nilai kekuatan mampatan maksimum 18.6 megapascal telah berjaya dicapai pada kepekatan optimum natrium hidroksida 8 molar. Keputusan ini dilihat konsisten dengan dapatan daripada kajian yang telah dijalankan oleh Yusof et al. 2019 yang mana kadar kepekatan natrium hidroksida mempunyai kesan yang signifikan terhadap kekuatan mampatan sampel bata yang dihasilkan melalui kaedah pengaktifan alkali. Kadar kepekatan optimum larutan pengaktif pula bergantung kepada jumlah mineral aluminosilikat yang terdapat dalam bahan pengikat yang digunakan. Penggunaan kepekatan yang lebih tinggi melebihi kadar optimum akan menyebabkan lebihan natrium hidroksida dalam matriks pengikat dan tidak memberikan kesan positif terhadap kekuatan. Graf yang seterusnya menunjukkan keputusan kekuatan mampatan bata turapan pada nilai nisbah cecair bahan pengikat yang berbeza. Walaupun kebolehkerjaan bancuhan menurun apabila isi padu larutan pengaktif dikurangkan, namun peningkatan nilai kekuatan mampatan yang ketara boleh dilihat dengan nilai kekuatan mampatan maksimum 27.2 megapascal berjaya dicapai pada nilai nisbah cecair bahan pengikat 0.35. Menurut Komnitsas et al. 2007, nisbah cecair bahan pengikat yang tinggi akan menyebabkan peningkatan kadar keliangan dalam sampel yang seterusnya menyebabkan kesan negatif terhadap kekuatan mampatan sampel. Sebagai kesimpulan, melalui kajian yang telah dijalankan ini, kita dapat lihat bahawa sisa bata tanah liat berpotensi untuk digunakan sebagai bahan pengikat dengan menggunakan kaedah pengaktifan alkali. Kesan dua parameter iaitu kepekatan natrium hidroksida dan nisbah cecair bahan pengikat telah diteliti bagi mendapatkan nisbah bancuhan optimum untuk menghasilkan bata turapan dengan kekuatan mampatan yang baik. Nilai kekuatan mampatan maksimum 27.2 megapascal telah berjaya dicapai dengan menggunakan kadar kepekatan natrium hidroksida 8 molar dan nisbah cecair bahan pengikat 0.35. Akhir sekali, guna semula bahan sisa ini membolehkan penggunaan sumber yang banyak dalam proses penghasilan bata tanah liat tidak dibazirkan selain memberikan penyelesaian baru terhadap pengurusan bahan sisa di tapak bina. Sekian, terima kasih.